أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah, dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmah dan barakah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong lagi ayat sambungan daripada surah yang kita baca sebelum ini, iaitu surah Yusuf. Dan malam ini kita membacakan ayat yang ke-21, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Surah Yusuf ayat yang ke-21. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ. Dan berkatalah seorang lelaki daripada Mesir yang telah membelinya, yakni membeli siapa? Membeli Nabi Allah Yusuf alaihi salam, limraatihi, kepada perempuannya ataupun kepada istrinya, akrimi maswahu, berikanlah tempat dan layanan yang baik kepadanya, yakni kepada Nabi Allah Yusuf. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Mudah-mudahan dia akan dapat memberikan manfaat kepada kita ataupun berguna kepada kita, aw nattakhidahu walada, ataupun kita mengangkatnya sebagai seorang anak. Dengan kata lain, anak angkat bagi lelaki yang telah membeli Nabi Allah Yusuf tadi. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard.
Dan demikian itu kami telah memberi ketetapan ataupun kedudukan yang baik kepada Yusuf di atas muka bumi, yakni merujuk kepada bumi Mesir. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadis, dan kami juga mengajarkannya daripada ilmu ta'wilil ahadis yang diterjemahkan sebagai ilmu ta'bir mimpi. Wallahu ghalibun ala amrih, dan Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa ke atas setiap urusan dan perintahnya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan daripada manusia tidak mengetahui akan hakikat tersebut. Baik, walaupun cuma satu ayat yang kita baca ini agak panjang, dan saya pun tak berapa pasti sama ada kita mampu untuk menghabiskan penafsirannya pada malam ini. Kita tengok mengikut kesesuaian masa dan waktu yang kita ada. Kalau tak dan, kita sambunglah. Baik. Wa qala allazi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi maswahu. Berkatalah seorang lelaki yang membelinya, yakni lelaki daripada Mesir kepada istrinya. Jadi perbahasan di sini yang dikemukakan oleh ulama-ulama mufassirin. Yang pertama ialah antara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengenai kalimah ishtarahu. Ishtarahu diterjemahkan dengan membelinya, yakni membeli Nabi Allah Yusuf. Tetapi ada sebahagian daripada aliran-aliran mengatakan bahawa kalimah dan perkataan membeli itu bermakna dengan menukar. Walaupun kalimah ishtara itu dalam bahasa Arab ialah membeli, tapi ada sebahagian aliran memberikan makna dengan menukar. Sebagaimana antara hujjah yang dikemukakan oleh mereka sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah, ulaika allazina ishtarawu ad-dalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang telah menukarkan petunjuk kepada kesesatan. Itulah orang-orang yang telah menukarkan petunjuk kepada kesesatan. Sedangkan kalimah yang digunakan di dalam ayat itu menggunakan kalimah ishtara. Asalnya membeli tetapi menukarkan. Walau bagaimanapun, pandangan yang paling dominan, pandangan majoriti menganggap bahawa kalimah ataupun perkataan ishtara di dalam ayat ini ialah dengan makna secara zahir, dengan makna secara literal sebagaimana yang terdapat di dalam nas ayat, iaitu membeli. Ini pandangan majoriti, membeli, kerana ini lebih bersesuaian untuk dinisbahkan dengan peristiwa yang berlaku dan peristiwa yang terjadi. Maksudnya urusan antara Nabi Allah Yusuf alaihi salam itu ialah urusan diperdagangkan Yusuf atau dijual beli Yusuf oleh penjualnya kepada lelaki daripada Mesir tadi. Baik, perbahasan seterusnya ialah siapakah lelaki daripada Mesir yang telah membeli Nabi Allah Yusuf yang dirujuk atau dimaksudkan di dalam ayat ni. Siapa hak beli Nabi Allah Yusuf? Kalau mengikuti tafsiran daripada Imam Al-Qurtubi, ada beberapa pandangan. Yang pertama ialah pandangan daripada Imam Ad-Dhahak yang mengatakan bahawa ini adalah orang. Ini adalah orang itu merujuk kepada Nabi Yusuf yang telah dibeli oleh Raja Mesir yang bergelar Al-Aziz. Apa makna Al-Aziz? Yang maha mulia.
Jadi orang ini iaitu Nabi Yusuf telah dibeli oleh Raja Mesir yang bergelar Al-Aziz yang mulia. Itu pandangan Imam Ad-Dhahak. Yang kedua, Imam Qurtubi membawa pandangan daripada As-Suhaili, yang mana Suhaili mengatakan lelaki yang membeli Nabi Allah Yusuf itu ialah Qutfir. Qutfir. Kalau kita tengok di dalam tafsir Ibnu Katsir, dia buh baris Kitfir. Huruf sama tapi baris saja berbeza. Baris depan dengan baris bawah. Ada yang menyebut Qutfir, ada yang menyebut Kitfir. Ini adalah pandangan daripada Suhaili. Baik, pandangan seterusnya ialah daripada Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq yang mengatakan lelaki tersebut ialah Itfir. Dia tak guna huruf qaf dah. Tadi Kitfir, hak ni Itfir. Jadi disebut dalam tafsir Ibnu Katsir Itfir bin Ruhaib. Itfir bin Ruhaib. Walau bagaimanapun dia berbeza dengan pandangan daripada Imam Al-Qurtubi dengan menyebut Itfir bin Ruwaihab. Kalau dalam Ibnu Katsir Itfir bin Ruhaib, dalam Imam Qurtubi menyebut Itfir bin Ruwaihab. Yang mana Itfir bin Ruwaihab ini telah membeli Yusuf untuk istrinya yang bernama Ra'il. Isteri Itfir ni nama dia Ra'il. Nama panjang dia disebut di dalam Ibnu Katsir Ra'il binti Ra'ail. Ra'il binti Ra'ail, dan dia merupakan isteri kepada Itfir itu, dan ini jugalah yang menjadi pendapat dan pegangan Imam Al-Mawardi. Baik, seterusnya ada lagi pandangan yang mengatakan isteri lelaki tersebut bernama, inilah yang paling famous dan masyhur, nama dia Zulaikha. Walaupun ada pandangan yang awal tadi nama dia ialah Ra'il. Jadi nama Zulaikha, walaupun pandangan ni agak masyhur dan famous, sebagaimana masyhur dan famous penggunaannya bila kebanyakan daripada kita menggunakan nama ini untuk merujuk kepada isteri lelaki yang membeli Nabi Allah Yusuf. Walau bagaimanapun nama yang sebenar hanya Allah lah yang maha mengetahui siapakah nama isteri kepada lelaki tersebut. Baik. Dan ini jugalah yang menjadi pegangan kepada Imam As-Sa'labi dan imam-imam yang lain yang sependapat dan sepandangan dengan dia, iaitu mengambil nama Zulaikha tadi. Walau bagaimanapun kita melihat antara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qushairi yang dibawa oleh Imam Qurtubi dalam tafsir beliau, nama perempuan tersebut adalah Zulaikha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan perasaan kasih dan sayang, perasaan rasa cinta kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam di hati bapa angkat dia ni. Siapa dia? Iaitu Al-Aziz, lelaki yang beli dia tadi. Jadi bila lelaki ni beli Nabi Allah Yusuf, Allah letakkan dalam hati kawan tu perasaan cinta, perasaan kasih dan sayang kepada Nabi Allah Yusuf, sehingga dia berwasiat kepada isteri dan ahli keluarga dia sebagaimana yang Quran sebut tadi, akrimi maswahu. Apa wasiat tersebut? Berilah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Okey. Ada lagi pandangan yang disebutkan di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, iaitu pandangan daripada Abdullah ibnu Abbas, sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga turut dimuatkan di dalam perbahasan tafsir Imam Ibnu Katsir yang menisbahkan pandangan ini daripada Al-Aufi. Al-Aufi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, lelaki ini bernama Kitfir, sama seperti pendapat yang awal tadi, Kitfir. Dan Kitfir ini adalah merupakan wazir
kepada Raja Mesir pada waktu tu. Hak beli ni bukan tahap raja lagi, tapi wazir, hanya menteri. Dan ada riwayat yang kata tugas dia pada waktu itu ialah Perdana Menteri Raja Mesir pada waktu tu. Siapa Raja Mesir yang memerintah pada waktu tu? Nama dia ialah Rayyan bin Al-Walid. Rayyan bin Al-Walid tu Raja Mesir. Jadi menteri hak beli tu, wakil Raja Mesir ialah Kitfir. Ni pandangan Abdullah ibnu Abbas. Dan Rayyan bin Al-Walid itu dikatakan, adanya beberapa riwayat yang diceritakan di dalam tafsir Imam Qurtubi berkenaan dengan dirinya. Dikatakan bahawa dia ini adalah seorang lelaki, iaitu Raja Mesir yang mempunyai poster, bukan poster hak tampai tu, poster tubuh, bentuk tubuh, perawakan tubuh yang tinggi dan besar. Kerana Imam Ibnu Katsir sebut huwa rajulun minal amalik, kerana asal dia adalah seorang lelaki daripada kaum ataupun golongan Amalikah, yang terkenal orang-orang lelaki mereka ni tubuh besar-besar, tubuh sedap-sedap. Baik, dan ada juga riwayat yang kalau kita tengok memang kena geling kepala. Pasal apa? Al-Walid bin Ar-Rayyan ini juga dikatakan adalah Fir'aun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa. Padahal ni zaman Nabi Yusuf. Jadi kita menengung sekejap kena geling kepala. Bagaimana kita nak connecting atau tangkupkan maklumat-maklumat tersebut? Kerana dikatakan Al-Walid bin Ar-Rayyan ini dikatakan dia hidup mencapai umur 400 tahun. Lama, 400 tahun. Walaupun demikian dia hidup katakanlah 400 tahun, adakah masa 400 tahun yang dia hidup itu boleh sampai kepada masa dan zaman Nabi Allah Musa alaihi salam? Sedangkan ni adalah zaman Nabi Yusuf. Kita tahu daripada zaman Nabi Allah Yusuf nak mari zaman Nabi Musa ni kena lalu sekurang-kurangnya 2 nabi lagi. Lepas Nabi Yusuf, Nabi apa? Kalau kita duk baca tu, Nabi Ayub dulu. Lepas Ayub, Nabi Syuaib. Lepas Nabi Syuaib baru Nabi Musa. Kena lalu 2 nabi. Baik. Kalau kita tengok perbahasan yang dikemukakan di dalam sebuah kitab yang berjudul Atlas Para Nabi dan Rasul, tahun yang kita anggap sebagai anggaran dan perkiraan kehidupan para Nabi dan Rasul, contoh. Nabi Yusuf dikatakan hidup di antara tahun 1745 sebelum Masihi sampailah tahun 1635 sebelum Masihi. Jadi dari 1745 sampai 1635 ambil masa 110 tahun. Dikatakan hidup Nabi Allah Yusuf 110 tahun. Jadi Nabi Musa pula bila mari? Nabi Musa kedian kan? Iaitu 1527. 1527 sampailah Nabi Musa dikatakan wafat 1047. Jadi ambil masa 120 tahun. Itulah usia Nabi Allah Musa alaihi salam 120 tahun berbanding Nabi Yusuf 110 tahun. Jadi kalau kita nak tengok jarak daripada tahun anggaran tadi, kena ambil tahun kewafatan Nabi Allah Yusuf. 1635 kena tolak dengan kelahiran Nabi Musa. 1527 hak keluar berapa? Lebih kurang 108 tahun. Lebih kurang 108 tahun. Dan dari sudut logik dan rasional, kalaulah kata Al-Walid bin Rayyan ni hidup 400 tahun, dari sudut kalau nak ambil rasional, dan ke tak dan? Kalau kita anggap macam tu, dan lah. Tapi untuk menganggap pemerintah ataupun Raja Mesir zaman Nabi Yusuf sezaman dengan Nabi Musa tu, kena perlukan kajian-kajian yang lebih terperinci. Okey, tu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan bahawa Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa itu adalah anak kepada Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Yusuf.
Saya sebut guna kalimah Fir'aun, sedangkan penggunaan kalimah Fir'aun tu sendiri untuk Raja Mesir kedian lagi, tapi nak bagi mudah faham. Jadi pendapat kedua kata Fir'aun hak hidup pada zaman Nabi Musa tu anak kepada Fir'aun hak hidup zaman Nabi Yusuf. Walau bagaimanapun kalau kita tengok data-data dan maklumat yang diberikan oleh Al-Quran, adakah Fir'aun yang hidup benar-benar pada zaman Nabi Allah Yusuf tu, Nabi Musa sempat dengan seorang Fir'aun ke dua Fir'aun? Maksudnya, kalau dua Fir'aun, hak bela dia waktu kecil tu hak lain, hak tenggelam tu hak lain. Dan ada juga pendapat demikian. Bukan kata sekadar pendapat daripada kitab Taurat. Tetapi bila saya mengikuti perbahasan-perbahasan, kita duk belik-belik sambil-sambil tu terjumpa. Ada satu kitab tafsir yang bernama At-Tahrir wa Tanwir. At-Tahrir wa Tanwir ni ialah sebuah kitab tafsir karangan Ibnu Ashur. Di dalam tu ada kisah tentang Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa. Dan dia cerita lebih kurang dia punya pendapat dan pandangan Nabi Musa ni melalui dua zaman Fir'aun. Macam tadilah, satu hak bela dia waktu kecil dan satu lagi hak benar-benar tenggelam dalam laut mati. Hak dikatakan yang pertama itu merujuk kepada Ramses II, hak bela dia, dan hak mati dalam laut tu bukan Ramses II tetapi anak kepada Ramses II yang bernama Mar-Neftah. Fir'aun Mar-Neftah. Okey, kita tinggalkan isu itu. Baik, kembali. Imam Qurtubi mendatangkan pandangan yang terakhir bahawa Al-Aziz merujuk kepada lelaki yang membeli Nabi Allah Yusuf alaihi salam itu bukanlah dikatakan wazir itu sebagai Perdana Menteri, tetapi jawatan Al-Aziz itu pada waktu tu ialah Menteri Perbendaharaan Negara. Kalau hari ni nak kata menteri apa? Menteri Ekonomi lah kot. Menteri Kewangan, Menteri Ekonomi pada waktu tu hak jaga hal ehwal urusan kewangan dan ekonomi sesebuah negara. Baik. Selepas tu isu dia yang dibahaskan oleh ulama-ulama, siapakah lelaki yang telah menjual Nabi Allah Yusuf kepada Aziz tadi? Hak beli itu selesai dah, kita dah bahas macam-macam pandangan ulama. Jadi siapa yang menjualnya kepada lelaki yang bernama Al-Aziz itu? Baik, sebelum ni kita sudah bahas, iaitu tentang seorang warid, iaitu pemantau, penjejak dan pencari air bagi satu kafilah. Yang Quran cerita, fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Penjejak air ni menurunkan timba dia, bila dia tarik timba dia, tengok adanya Nabi Allah Yusuf. Dalam riwayat disebutkan lelaki ini bernama Malik bin Du'ar. Baris betul Malik bin Du'run. Saya sebut Malik bin Du'ar. Baik, Malik bin Du'ar inilah yang kata telah menjual Yusuf kepada Al-Aziz di Mesir. Bahkan Imam Ibnu Katsir menyebutkan salah silah keluarga dia jauh lebih panjang, iaitu Malik bin Du'run, Du'run bin Buaid, Buaid bin Unuqa, Unuqa bin Madian, Madian bin Ibrahim. Kalau kita tengok salah silah yang diberikan ini, kalau betul, maksudnya salah silah keturunan dia sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam melalui jalur Madian. Melalui jalur Madian. Dan sebab itulah dalam tafsir disebut dia adalah seorang Arab Al-Aribah, Arab generasi yang kedua. Baik, Malik bin Du'ar ini telah menjual kepada Al-Aziz Nabi Allah Yusuf ini dengan harga sebesar 20 dinar. Dia beli dulu, ingat tak berapa dia beli dengan adik-beradik Yusuf dulu? Adik-beradik Yusuf jual Yusuf kat dia berapa? Ingat hak kuliah paling latest, iaitu 20 dirham. 20 dirham ini adalah pandangan daripada siapa? Pandangan daripada Abdullah bin Mas'ud.
20 dirham ini juga adalah pandangan daripada sepupu Nabi Abdullah ibnu Abbas, pandangan ulama besar seperti Nauf al-Bakali, Imam Qatadah, Imam As-Suddi dan Imam Atiyah al-Aufi. Kata 20 dirham. Jadi 20 dirham adik-beradik dia jual kepada Malik dan dibagi dengan jumlah 10 orang. Adik-beradik dia kan 10 orang, jual dapat berapa seorang? Dapat 2 dirham. Murah ke tak murah? Murah lah. Pandangan seterusnya daripada Mujahid yang mengatakan dulu adik-beradik dia jual 22 dirham. 22 dirham dengan menisbahkan jumlah mereka tu 11. 11 termasuk Bunyamin. Kalau hak yang kata 10 tadi, Bunyamin tak ikut masuk. Jadi hak kata 11 juga dapat 2 dirham juga. Dan pandangan yang terakhir, pandangan terakhir itu menyebut agak mahal, iaitu 40 dirham. Jadi kita ambil hak 20 dirham jual, tiba-tiba sampai di Mesir jual kepada kawan ni balik 20 juga, tapi bukan lagi dirham, 20 dinar. Dengan tambahan imbuhan, iaitu pakaian dan sandal. Apa dia sandal? Selipak ni lah. Maksudnya 20 dinar itu satu hal, tambah pula imbuhan bagi pakaian, tambah pula imbuhan bagi sandal. Dan ada riwayat yang menyebutkan bahawa lelaki daripada Mesir tadi, Al-Aziz, membelinya daripada rombongan kafilah daripada Syam. Rombongan kafilah tu umum lah. Maksudnya lelaki yang nama Malik bin Du'ar tu duduk dalam kafilah tu dah, tapi dia sebut secara umum. Bahkan pandangan yang kedua tadi menyebutkan dijual harga Nabi Allah Yusuf ni jauh lagi tinggi daripada 20 dinar. Jauh lagi tinggi, tapi tak disebutkan jumlahnya. Antara yang mereka minta sebagai imbuhan bukan setakat pakaian dan sandal. Pandangan yang kedua menyebut 7 benda mereka diberi. Pertama ialah minyak kasturi. Ni dalam tafsir Imam Qurtubi sebut. Pertama minyak kasturi, yang kedua ambar. Apa dia ambar? Sejenis wangian juga, sejenis bauan. Yang dikatakan ambar ni berpunca daripada tulang sumsum ikan paus. Ambar ni. Yang ketiga, sutra. Yang keempat, wang. Yang kelima, emas. Yang keenam, mutiara. Dan yang ketujuh, permata. Dan harga dia berlipat-lipat kali ganda lagi, tapi Imam Qurtubi menyebut di belakang tu hanya Allah lah yang lebih mengetahui nilai dan harga sebenar mereka menjualkan Yusuf kepada Al-Aziz pada waktu itu. Tu ditambah dengan benda-benda seperti itu. Baik, habis di situ. Kemudian pendapat ini hak saya sebut tadi juga adalah pendapat yang dikemukakan oleh Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih. Bila kita jumpa dalam tafsir ni, nama Wahab bin Munabbih kebanyakan cerita-cerita ataupun kisah daripada riwayat dia adalah berbentuk Israiliyat. Contohlah ada 4 nama yang selalu naik dalam tafsir. Kalau tengok 4 nama ni, biasanya sinonim penisbahan kisah tu adalah Israiliyat. Nombor 1 Abdullah bin Salam. Yang kedua Wahab bin Munabbih. Yang ketiga Ka'ab bin Al-Ahbar. Dan yang keempat Abdul Aziz bin Juraj. 4 nama ni selalu sinonim dengan riwayat Israiliyat. Baik, ada satu riwayat yang dikemukakan oleh Wahab bin Munabbih. Maknanya lebih kepada Israiliyat, tapi kita jujurlah dengan naratif yang dibawa dalam kitab oleh tuan kitab Imam Qurtubi. Baik, yang disebutkan di sini sebelum berlaku jual beli tu, dia cerita balik seolah-olah rewind balik apa yang berlaku dekat telaga tu. Jadi bermula daripada jual beli Yusuf oleh saudara dia kepada Malik bin Du'ar, berlaku di telaga, mereka pun sampai Mesir jual dekat Al-Aziz. Tapi kisah ni dia rewind balik. Macam dalam filem kita kalau zaman dulu kena letih tangan ada. Orang gambar cepat tu. Kalau MP4, MP3 lah ni tak apalah. Kita ambil dia punya minit saja, pak tekan minit dia keluar.
Jadi dikatakan Malik bin Du'ar dulu beli Nabi Allah Yusuf daripada saudara-saudaranya, adanya akad bertulis ataupun akad perjanjian. Jadi bukan kata jual beli sebut saja, berapa 20 dirham terima duit belah, tak ada lagu tu. Tapi adanya akad jual beli, akad perjanjian. Yang mana disebutkan dalam perjanjian tersebut, sesungguhnya aku, iaitu Malik bin Du'ar, telah membeli seseorang daripada Bani Ya'qub, dia sebut. Telah membeli seseorang daripada Bani Ya'qub, mereka ialah si Fulan bin si Fulan, merujuk kepada nama saudara-saudara Yusuf, dan sesungguhnya aku telah memiliki salah seorang daripada mereka, merujuk kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Jadi bila akad jual beli ni dah berjaya dilakukan, maka Wahab bin Munabbih menyambung kisah dia lebih kurang. Waktu tu Nabi Allah Yusuf mengucapkan selamat tinggal kepada saudara-saudara dia lah, seolah-olah ini adalah detik-detik waktu perpisahan mereka. Jadi antara 3 ayat yang diungkapkan oleh Nabi Yusuf ialah, yang pertama, Nabi Yusuf sebut kepada saudara-saudara dia, semoga Allah sentiasa menjaga kalian walaupun kalian telah mensia-siakan aku. Hak pertama, semoga Allah menjaga kalian walaupun kalian mensia-siakan aku. Tu yang pertama. Yang kedua, semoga Allah menolong kalian walaupun kalian telah menipu aku. Dia doakan hak baik-baik. Dan yang terakhir, yang ketiga, semoga Allah menyayangi kalian walaupun kalian tidak pernah menyayangi aku. Jadi ini 3 benda sebagai ucapan terakhir Nabi Allah Yusuf kepada saudara-saudara dia. Kemudian Wahab bin Munabbih menyambung, seketika itu ada sekawanan kambing-kambing, yang mana sampai kambing-kambing ini telah mengeluarkan darah segar daripada perut-perut mereka. Israeliat biasalah kan. Sampai kambing pun mengeluarkan darah segar daripada perut mereka kerana rasa kaget dan terkejut dengan ucapan Nabi Allah Yusuf tadi. Tapi Israeliat lah ni. Tapi nak abad tu dia. Lalu akhirnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam ni telah diletakkan di atas punggung seekor unta. Jadi punggung seekor unta dalam keadaan Nabi Allah Yusuf ni diikat dan dirantai. Bukan kata naik saja lagu tu, tapi naik atas punggung unta tu, diikat dan dirantai. Dan di atas punggung unta itu langsung tidak diletakkan pelana ataupun sebarang alas di atas punggung unta tu. Kalau kita kata naik dogoi lagu tu je. Jadi lelaki yang ditugaskan untuk menjaga dan mengawasi Yusuf, takut terlepas, takut lari, riwayat menyebut lelaki itu bernama Aswad, hak jaga Nabi Yusuf tu. Jadi sepanjang perjalanan, bila mereka dah mulakan perjalanan meninggalkan adik-beradik Yusuf tadi, tiba-tiba kafilah ini telah melalui dan melewati satu tanah perkuburan. Tengah jalan nak pergi ke Mesir ni, tak berapa lama mereka melewati satu tanah perkuburan yang dikatakan itulah tanah perkuburan Bani Kan'an, orang-orang asal hak duk Palestin dulu. Dan salah satu kubur yang berada di kuburan tersebut adalah kubur ibu Nabi Allah Yusuf. Salah satu kubur tu kubur mak dia, tapi duk lalu tepi tu. Dan kita tahu daripada riwayat hak Israeliat sebut bahawa kenapa antara sebab Nabi Allah Ya'qub begitu kasih dan sayang kepada Yusuf, kerana ketika selepas melahirkan adik dia tu, Yusuf dulu, bila mak dia Rahil tu lahirkan adik dia yang kedua tu, iaitu Bunyamin, tak berapa lama mak dia meninggal. Jadi mak dia ni meninggalkan depa dua orang ni kecil lagi. Sebab itulah Nabi Ya'qub tu duk asuh depa, duk jaga depa sungguh-sungguh, sayang sungguh-sungguh. Jadi bila keadaan tu berlaku, Yusuf tengok gelagat dan kelakuan Aswad. Dia lalu ni tengok kubur mak dia, dia tengok pula kat kawan hak jaga dia ni. Dan bila Nabi Allah Yusuf nampak kawan ni lalai sikit, terleka sikit, dia pun pergi terjun daripada unta tadi. Lalu dia bergolek, pergilah dekat kubur mak dia tu.
Lalu dia peluk kubur mak dia. Dan apa kata Nabi Allah Yusuf? Wahai ibuku, angkatlah dan dongaklah kepalamu. Padahal dia bercakap seolah-olah dengan mak dia hak dalam kubur tu. Wahai ibuku, angkatlah dan dongaklah kepalamu. Lihatlah apa yang berlaku kepada anakmu hari ini yang dibelenggu, diikat dan dirantai. Sesungguhnya mereka telah memisahkan aku daripada bapakku. Kerana itu berdoalah kamu supaya Allah menyatukan kembali kami di bawah naungan dan lindungan dia. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih di antara para pengasih. Itu doa Nabi Allah Yusuf kepada ibu dia hak duduk dalam kubur. Jadi dalam keadaan tersebut, kawan ni hak lalai terleka tadi tiba-tiba, duk mana dah, tak ada, tinggal unta saja. Jadi bila dia cek, dia jejak, dia cari, rupanya ada sekujur tubuh duk peluk satu kubur. Jadi pi nak tengok betul ke kawan ni. Pi betul sungguh tu adalah Yusuf hak dia jaga tadi. Tapi terlepas pandang sampai Yusuf pi dekat kubur tersebut. Lalu kerana nak marah dengan perbuatan Yusuf yang demikian, maka dia ni telah menendang Nabi Allah Yusuf sampai Nabi Allah Yusuf jatuh tersungkur. Dan dia telah memukul Nabi Allah Yusuf dengan sekeras-keras pukulan. Lalu bila kena pukul bertubi-tubi, kena pukul bertalu-talu ni, apa Nabi Yusuf habaq? Demi Allah, janganlah sesekali kamu melakukan demikian terhadap diriku. Sesungguhnya aku sesekali tidak akan kabur dan lari daripada kamu. Nabi Yusuf habaq, tak payahlah kamu sampai buat macam ni kat aku, pukul aku macam ni. Sesungguhnya aku tak akan kabur, aku tak akan lari. Aku tak akan lari. Sesungguhnya bila melalui kawasan ini, aku melihat kuburan ibuku. Dan anggaplah aku ingin mengucapkan selamat tinggal ataupun selamat perpisahan buat kali yang terakhir kepada ibuku. Dan sesungguhnya aku selepas ini tidak akan sesekali melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh kamu. Maksudnya lepas pada ni tak apa dah. Okey. Bila Nabi Yusuf sebut macam tu, apa Aswad balas balik dekat Nabi Allah Yusuf? Aswad kata, demi Tuhan sesungguhnya kamu adalah seorang budak yang buruk. Sekejap kamu memanggil nama ibumu, sekejap kadang-kadang kamu panggil nama bapa kamu pula. Apa kehil kita kata, apa halnya dengan ni? Lalu ketika itulah Nabi Allah Yusuf mengangkat kedua-dua tangannya dan berdoa kepada Allah. Apa isi doa Nabi Allah Yusuf? Sebagaimana riwayat Wahab bin Munabbih. Ya Allah, sekiranya aku ini bersalah di sisimu, sekiranya aku ni bersalah di sisimu, ataupun aku ni membuat apa-apa kesalahan, maka aku memohon dengan hak kebenaran bapa-bapakku. Aku memohon hak kebenaran bapa-bapakku, iaitu Ibrahim, Ishak, Yakub, agar kamu memaafkan aku, mengampunkan aku dan mengasihi aku. Jadi bila Nabi Allah Yusuf berdoa seperti ini, doa Nabi Allah Yusuf ni sampai kepada malaikat-malaikat di langit. Jadi bila malaikat-malaikat di langit dengar doa Nabi Allah Yusuf, mereka jadi sedih dan terharu. Lalu turunlah malaikat Jibril alaihi salam. Wahai Yusuf, tahanlah doamu, tahanlah perkataanmu. Sesungguhnya perkataanmu ini telah membuatkan para malaikat bersedih dan terharu di alam atas tu. Jadi kalau kamu berkehendak wahai Yusuf, sesungguhnya aku akan membalikkan bumi ni kalau kamu nak. Yang mana hak duk alik atas tu jadi ikut bawah, hak ikut bawah jadi ikut alik atas. Lalu bila malaikat Jibril sebut macam tu, apa kata Nabi Allah Yusuf? Engkau benar wahai Jibril. Tetapi Allah itu Maha Penyantun dan sesekali tidak bersifat tergesa-gesa. Tak payahlah. Maksudnya dengan ayat tu, tak payahlah apa yang kamu nak buat sampai nak balik-balik bumi. Jadi disebabkan itu, maka Jibril mengepakkan kedua-dua sayapnya ke atas bumi sehingga kan
apa kita kata, debu-debu yang ada tu berterbangan, sehingga kan banyaknya debu yang berterbangan akibat kepakan sayap Jibril tadi menyebabkan sinar matahari pun jadi hilang. Nak cakap kelam kabut gelapnya, hak kita kata tengah hari bersinar tu jadi gelap. Jadi atas dasar tersebut, tiba-tiba ketua kafilah tu bersuara dah, seolah-olah dia habaq aku ni bak berjalan jauh ni lama dah. Aku ni bak berjalan jauh lama dah. Dan untuk perjalanan kali ni bermula di mana? Ingat tak lagi? Daripada Syam nak pi ke Mesir. Tak jadi apa-apa, tiba-tiba sampai saat ni jadi lagu ni. Apa sebab ni? Ada tak di antara kamu ni buat dosa apa-apa, buat perlakuan buruk apa-apa sampai kita kena hukum macam ni? Boh dia kata. Lalu marilah Aswad tadi pi habaq dekat ketua dia. Sesungguhnya sebentar tadi aku telah menampar pemuda Ibrani tadi. Aku pi tampak muka dia kata. Dan selepas itu dia mengangkat tangan dan berdoa dengan satu perkataan hak aku tak pernah mengerti, aku tak pernah kenal, aku tak pernah faham. Tetapi aku muskil dan meragukan bahawa dia mendoakan sesuatu yang buruk untuk kita. Dia habaq lagu tu kat ketua dia. Lalu marahlah ketua kafilah tadi. Apakah sebenarnya kamu menginginkan kebinasaan kami dengan perbuatan kamu tu? Pi cari dia, pi mari dia, mai jumpa aku. Lalu pi carilah kawan ni dalam hak gelap dengan debu-debu tadi, bawa Nabi Yusuf menghadap depan ketua kafilah dia. Lalu dia sebut kepada Nabi Allah Yusuf, sekiranya kamu diperlakukan dengan satu perbuatan yang tidak sepatutnya, maka di depan aku ni kamu boleh pilih. Kamu nak putuskan hal tersebut, kamu nak tuntut atas apa pun, tuntutlah. Kalau kamu tu kena buat benda-benda yang tak patut, kalau kamu nak balas balik, nak tuntut balik, kamu boleh minta siapa yang kamu nak. Ataupun sekiranya, tengok ayat dia, sekiranya kamu nak memaafkan bagi persangkaan baik kami, itulah yang sebaiknya, kamu maafkan. Jadi Nabi Allah Yusuf kata apa? Sesungguhnya aku telah memaafkan dia kerana aku mengharapkan Tuhan memaafkan aku. Aku maafkan dia dan aku mengharapkan Allah tu maafkan aku. Lalu selepas peristiwa tersebut, keadaan pun jadi baik, keadaan pun jadi reda. Bahkan cara mereka melayan Nabi Yusuf pun beza dah lah. Tengok orang ni lagu ni, angkat tangan jadi macam-macam ni. Mereka mula melayani Yusuf dan memberi jamuan makan kepadanya dengan lebih baik. Maka akhirnya Yusuf dibawalah sampai ke negeri Mesir. Dan ada riwayat menyebutkan sampai di Mesir ni, Yusuf mandi di dalam sungai Nil. Dan selepas mandi tersebut, dia berjaya menghilangkan keletihan dia dan dapat mengembalikan ketampanannya yang sebenar. Dah bersih diri, cuci diri. Lalu di waktu siang hari, maka dia dibawa ke pasar di Mesir. Di pasar itulah kita balik back kepada depan ayat tadi. Balik back kepada depan ayat, berlakulah jual beli antara Malik bin Du'run kepada Al-Aziz di Mesir. Tu baru tak ada, bukan kata satu ayat tu. Satu baris tu pun tak habis lagi, habis masa dah. Tapi kita perhabislah sikit. Mana tadi? Okey. Akrimi maswahu. Dia pesan apa dekat isteri dia? Berilah tempat dan layanan yang baik. Maksudnya dia memberikan tempat dan layanan yang baik ialah tempat yang baik, makanan yang baik dan pakaian yang baik. Asa an yanfa'ana. Mudah-mudahan dia dapat memberikan manfaat kepada kita, ialah mudah-mudahan dia dapat kita jadikan sebagai pembantu untuk memudahkan urusan rumah tangga kita ataupun urusan harian kita. Au nattakhizahu walada, ataupun kita pungut dia, angkat dia sebagai seorang anak. Dan Imam Qurtubi dia sebut di dalam tafsir dia, kalau sekiranya dan seandainya orang bertanya, bagaimana mungkin Al-Aziz nak angkat Nabi Yusuf jadi anak dia, sedangkan dia telah membeli Yusuf sebagai hamba bagi dia, budak yang dimiliki olehnya.
Menjadikan budak yang dimiliki sebagai seorang anak adalah merupakan satu hal yang bertentangan kalau orang tanya. Dan jawapan yang diberikan oleh Imam Al-Qurtubi, sebelum angkat jadi anak tu, dia telah memerdekakan Yusuf daripada klausa hamba tadi. Maksudnya dia beli tu memang jadi hamba dia, budak yang dimiliki. Tapi sebelum dia nak angkat tu, dia bebaskan, dia merdekakan, jadi orang yang free. Jadi barulah dia angkat sebagai anak angkat dia. Kerana Allah telah melimpahkan ihsan dan kasih sayang di dalam hati dia terhadap Yusuf. Sekat tu lah dulu. Ada 3 baris lagi ni. Memang pukul 12. Dan saya nak sebut yang terakhir. Abdullah ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat besar Nabi, yang terkenal sebagai sahabat pembawa capal Nabi dan pencari kayu sugi Nabi kan. Dia menyebutkan ada 3 orang yang paling tajam dia punya firasat. Walaupun banyak sejarah orang tajam firasat ni, tapi Abdullah bin Mas'ud sebagaimana yang dikutip dalam Ibnu Katsir pun sebut, Imam Qurtubi pun sebut, ada 3 orang. Pertama ialah Al-Aziz ni, dia kata firasat dia bila tengok Yusuf tadi. Ada dalam tafsir lain menyebut dia bagaikan tak percaya pada awal bahawa Yusuf yang dijual kepada dia ni adalah seorang hamba. Sebab bila dia tengok rupa Yusuf, kelakuan Yusuf, bukan muka hamba orang lagu ni. Bukan muka jenis taraf hamba. Tiba-tiba kawan ni jual, kata dia ni hamba. Macamlah kita tengok. Biasanya dalam cerita-cerita lah, cerita-cerita ni biasalah filem hak reka kan. Kita kata contohlah macam ada anak seorang raja yang merintah sebuah negara. Tiba-tiba negara ni diserang dan negara ni kalah. Mak dia kena bunuh, bapak tu kena bunuh. Jadi untuk tidak ada legasi seterusnya, nak bunuh budak ni kesian kan. Tapi takut besar budak ni jadi balas dendam balik, biasalah cerita kan. Jadi bila nak berlaku bunuh tu, dia adalah cerita-cerita hak power ni, mari burung besar ambil kau selamatkan, pergi letak tempat orang asli katakan. Lepas tu orang asli itulah duk bela. Jadi bila satu masa dia membesar, kalau kita mari tengok, ni betul-betul asli rambut kerintingnya gelap. Tapi hak ni seolah kita tengok macam tu. Nak kata asli nampak handsome, nampak smart walaupun duduk dengan grup ni, kata ni siapa sebenarnya keturunan hang. Jadi kita pun rasa galak nak kata dia tu pelik pada orang. Macam itulah dia tengok bahawa hak dikatakan hamba tu, bukan hamba ni orang lagu ni. Bukan hamba. Itulah firasat dia. Pertama. Yang kedua ialah disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ialah firasat seorang wanita. Iaitu salah seorang anak perempuan Syuaib yang telah memberikan pendapat kepada bapa dia Syuaib. Ni kisah waktu Nabi Musa lari selepas dia tumbuk salah seorang hak meninggal tu. Kan dia tolong 2 beradik bagi minum kepada gembalaan dia tu. Jadi perempuan ni telah sebut kepada bapa dia Syuaib, wahai bapakku, sesungguhnya ambillah dia sebagai orang yang membantu kita untuk melakukan kerja. Dan sebaik-baik nak mencari pembantu untuk menolong kita dalam melakukan kerja ialah seorang yang kuat lagi terpercaya. Ini disebutkan oleh Allah dalam firman dia dalam surah Al-Qasas. Itu juga firasat. Bila dia tengok Musa ni, dia berfirasat demikian dan bagi saranan pada bapa dia Syuaib. Dan yang ketiga ialah firasat daripada khalifah yang pertama, sahabat qarib kepada Rasulullah, iaitu Saidina Abu Bakar bila dia melantik khalifah seterusnya. Sebelum dia nak angkat khalifah seterusnya, dia lantik siapa? Saidina Umar. Itu juga adalah firasat yang tajam daripada seorang sahabat. Itu yang disebutkan 3 firasat oleh Abdullah bin Mas'ud. Walaupun kita tahu dan berkeyakinan banyak lagi kes-kes yang melibatkan firasat seseorang hamba Allah yang bersifat mukmin dan soleh. Jadi kita berakhir di sini, mudah-mudahan dapat memberi sedikit kefahaman dan penjelasan kepada ayat yang dibaca dan ditafsirkan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا مقبولا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنه لا يخلف الميعاد. إنه لا يخلف الميعاد. إنه لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.